Salam sejahtera. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, kamu tulis dululah dalam ruangan komen. Patutkah kita menyokong membayar denda saman fitnah kepala batas? Patutkah ahli-ahli PAS membantu ahli parlimen kepala batas membayar saman fitnah berjumlah lebih 800,000 terhadap 3 orang pemimpin DAP? Anda tulis dulu dalam ruangan komen tentang soalan itu. Patutkah ahli PAS bergotong royong menanggung beban seorang yang membuat fitnah, dosa besar itu? Perlukah ahli-ahli PAS, khususnya juga dalam Perikatan Nasional, membantu bergotong royong menanggung dosa besar itu? Atau patutkah PAS yang telah pun mengedarkan surat berkeliling meminta supaya semua pemimpin-pemimpin PAS membayar, berkongsi membantu membayar saman Dr. Siti Mastura itu? Patutkah mereka berkongsi ataukah mereka tidak perlu bayar kerana bukan mereka yang melakukan dosa tersebut? Ada netizen kata, dah berani buat dosa, tanggunglah sendiri. Mana boleh kongsi-kongsi dosa, kata mereka. Dosa perlu ditanggung sendiri. Dosa tak boleh dikongsi-kongsi. Itulah komen netizen. Namun demikian, yang satu ini lagi hebat komen dia. Dia kata, derma jihad disaran transfer terus kepada pemimpin DAP. Begini ceritanya. Daripada susah-susah memberikan derma kepada Siti Mastura untuk membayar saman fitnah itu, lebih baik mereka terus transfer duit itu ke akaun DAP atau akaun pemimpin DAP itu untuk membayar saman Siti Mastura, supaya mengelakkan berlakunya ketirisan, penipuan atau sebagainya. Ia salah kan? Duit pada asalnya mungkin tujuannya untuk membayar saman. Tetapi bila sudah terlalu banyak duit itu, biasanya manusia ini tergodalah kan? Tak tahulah. Dalam kes Siti Mastura ni, adakah yang tergoda untuk guna duit derma pula? Kita dah tahu, bukan di PAS, tetapi adalah beberapa kes yang berlaku di Malaysia ini, derma itu diselewengkan. Itu yang kita risaulah kan. Asalnya, niatnya derma itu untuk membantu membayar saman fitnah. Tapi bila ada duit, lain pula ceritanya. Itu niatnya telah menjadi lain. Itu yang ditakuti. Jadi, seorang aktivis politik ini menyatakan bahawa daripada membayar kepada PAS, lebih baik transfer terus saja kepada pemimpin DAP ini. Ini sebabnya. Penyokong PAS secara sinis disaran transfer terus kepada pemimpin DAP berkaitan jika ingin menyalurkan derma jihad bagi menampung saman fitnah RM825,000 yang dihadapi ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura. TikTokers Wan Hadi berpendapat, langkah sedemikian untuk memastikan sumbangan itu tidak disalahgunakan masuk dalam akaun lebay. Pergi jumpa Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Kata dengan dia nak nombor akaun untuk transfer. Duit kata YB. Saya nak sedekah kepada DAP katanya. Sama saja konsep dia. Kalau kau transfer kad YB Mastura pun, duit itu tetap akan pergi pada DAP juga. Bayar saman pada DAP. Cuma bezanya dia senang sajalah. Kalau kau transfer kepada Lim Kit Siang, duit itu terus kepada DAP. Kalau transfer pada YB Mastura, duit kau belum tentu dapat pada Mastura pun. Silap-silap duit itu separuh masuk dalam akaun lebay, separuh lagi masuk dalam akaun Mastura, katanya lagi. Templaknya dalam reaksi beliau yang meraih 3.900 pengguna TikTok setekat ini. Kemarin, pimpinan PAS dari peringkat pusat, negeri, kawasan, dewan dan cawan diarah melancarkan derma jihad dengan jumlah semaksimum mungkin. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menerusi satu surat berkeliling berkata, kegagalan Mastura menyelesaikan tuntutan berjumlah RM825,000 kepada 3 pimpinan utama DAP boleh menyebabkan prosiding kebangkrapan. Kesannya,
boleh menyebabkan ahli parlimen kepala batas itu hilang kelayakan dan kerusinya akan dikosongkan untuk suatu pilihan raya kecil menurut surat itu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan dan laporan berita hari ini, nak tanya kepada Anda semua, apa pendapat Anda dengan tuntutan-tuntutan daripada pihak-pihak tertentu, terutamanya daripada kepimpinan UMNO, khususnya pemuda UMNO dan juga beberapa pihak lain dalam veteran UMNO yang menuntut pelbagai perkara berkaitan dengan Najib dan juga Rosmah Mansur. Ada yang menyatakan kononnya mahu supaya pendakwaan dan semua kes-kes berkaitan dengan Najib, UMNO dan juga Rosmah dibatalkan. Apa pendapat kamu semua? Patutkah itu semua perlu dibatalkan oleh Anwar Ibrahim atau perlu diteruskan? Kerana semua ini berpunca daripada kemenangan Rosmah Mansur dalam satu kes baru-baru ini. Hanya dengan kemenangan itu, tiba-tiba UMNO pula menuntut itu, ini. Terutamanya apabila ada yang turut menuntut supaya semua pendakwaan haruslah digugurkan. Apa pendapat kamu semua? Dan adakah Najib akan mengalami nasib yang baik selepas perkara tersebut walaupun telah dijatuhkan hukuman dan telah dinyatakan oleh Hakim Mahkamah bahawa Najib memalukan negara Malaysia dalam penghakiman beliau? Najib kini menjalani hukuman penjara dan denda di penjara sekarang. Hari ini kita digemparkan lagi dengan kenyataan veteran UMNO untuk mahu konon menuntut Perdana Menteri menegakkan keadilan terhadap Najib. Ada netizen yang menyatakan, apa pendapat kamu tentang pendapat netizen ini? Ada netizen yang mengatakan bahawa mereka persoalkan, apalagi tuntutan yang mahu dituntut oleh Najib. Semuanya telah ditunaikan. Bahkan dengan kata lain, semua proses kehakiman undang-undang telah dilalui dengan baik oleh Najib. Daripada A sampai Z, sampailah ke mahkamah yang terakhir ada di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan. Najib tetap didapati bersalah. Jadi, apalagi keadilan yang mahu dituntut oleh veteran UMNO ini? Apa sebenarnya yang mahu dituntut terhadap keadilan terhadap Najib ini? Ada netizen kata, keadilan yang patut dituntut ialah keadilan terhadap rakyat jelata, yang mana wang rakyat jelata yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan rakyat telah disakau di sini sana berbilion-bilion ringgit, dan ini telah pun disahkan melalui ucapan-ucapan Anwar Ibrahim sendiri. Ada yang disakau, dirasuah, dimakan, dientah apalagi lah. Jadi, yang nak ditegakkan sebenarnya siapa? Adakah Najib ataupun rakyat? Ada netizen menyatakan bahawa yang perlu ditegakkan bukan Najib tetapi rakyat. Veteran UMNO hari ini menuntut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegakkan keadilan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa menjadi mangsa utama oleh pendendam yang menerajui kerajaan selepas kejatuhan Barisan Nasional. Apakah patut Najib mendapat keadilan lagi? Atau adakah Anwar Ibrahim perlu melayan permintaan veteran UMNO ini? Kadang-kadang kita rasa UMNO dah mula naik kepala, dah mula menuntut. Diberi betis nak peha lagi, dapat peha nak kepala lagi. Itulah yang sedang dikatakan berlaku kepada Anwar Ibrahim sekarang. Ada yang menuntut, inilah masalahnya apabila kerajaan perpaduan dibuat. Terpaksa dijaga di kiri, kanan, depan, belakang. Setiausahanya, Datuk Mustafa Yaakob berkata Najib tidak wajar menjadi mangsa dendam melalui pendakwaan terpilih oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri ketika itu. Katanya lagi, isteri bekas Perdana Menteri Datin Rosmah Mansur, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan beberapa pemimpin UMNO turut menjadi sasaran. Najib terpaksa meringkuk dalam penjara. Manakala Ahmad Zaid dan Rosmah dilepaskan oleh mahkamah, Najib telah dianiaya atas nama undang-undang. Mahathir telah merancangnya dengan teliti dan menggunakan semua instrumen yang ada bagi memastikan Najib bersalah, katanya. Jadi, veteran menuntut Perdana Menteri supaya dengan berani menegakkan keadilan terhadap Najib setelah dia sendiri pernah dianiaya Mahathir satu masa dahulu. Ini masanya membuktikan kebenaran bahawa terdapat pendakwaan tergesa-gesa dalam kes profil tinggi, katanya pada kenyataan.
Sebelum ini Anwar sekali lagi menafikan pembabitannya dalam kes mahkamah melibatkan Rosmah Mansur. Beliau sebaliknya menyatakan bahawa beberapa pendakwaan yang dibuat selepas PRU 14 itu terburu-buru sehingga banyak kecacatan. Mengulas lanjut, Mustafa berkata kenyataan yang dibuat Anwar adalah tidak wajar dan patut diberi penghargaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.